Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pertama-tama sekalinya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Guru Datuk Dr. Haji Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman, Musyrif Pondok Sungai Durian, Kuala Kerai, Kelantan, kerana sudi bersama-sama dengan kita dalam live streaming pada petang hari Arafah yang berbahagia ini. Sahabat saya Al-Fadil Tuan Haji Saibun bin Ismail, Pegawai Agama Jajahan Kuala Kerai. Nampaknya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ahli panel kita, jemputan kita pada petang yang berbahagia ini, kedua-duanya adalah daripada Kuala Kerai. Tuan Guru Dr. Datuk Dr. Abdul Basit pun daripada Pondok Sungai Durian. Baik, ahli panel kita yang pertama juga pada hari ini, Ustaz Saibo juga pegawai agama Jajahan Kuala Kerai, tetapi rumahnya adalah di Kota Baru. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah SWT. Saya sebenarnya perancangannya tidak berapa rapi sangat pada petang yang berbahagia ini. Cuma bercakap lebih kurang dengan Al-Fadhil Ustaz Shuaibun, cakap lebih kurang dengan Al-Fadhil Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit yang bersama-sama dengan kita hari ini. Baik, alhamdulillah beliau bersetuju untuk bersama-sama dengan kita pada petang, mengisi slot pada petang yang berbahagia ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum kita pergi jauh, saya jemput ahli-ahli panel untuk bercakap pada petang yang berbahagia ini. Kiranya sudi tuan-tuan dan puan sekalian tekan butang share supaya program kita ini boleh bermanfaat pada orang ramai lagi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian. Baik, kita bersiaran pada petang ini di page Pejabat Agama Jajahan Bacok, Dr. Abu Anas, page Dr. Abu Anas sendiri, di Kelantan TV, RTV Kelantan, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan. Itu antara page-page yang kita cross post untuk manfaat kita bersama pada petang yang berbahagia ini. Ambo ataupun saya Ustaz Suratmi bin Mak Yusof, pegawai agama Jajahan Bacok, kita panggil Tuan Kijo hari ini menjemput Al-Fadhil Ustaz Shuaibun Ismail, pegawai agama Jajahan Kuala Kerai, dan juga Tuan Guru Datuk Dr. Haji Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman, Musyrif Pondok Sungai Durian pada petang yang berbahagia ini. Kata Al-Fadhil Ustaz Shuaibun pagi tadi, kuliah sebut pagi tadi, kenapa kita memilih waktu ini? Orang sibuk, kata Datuk Doktor kita sebut, orang sibuk masa ni nak buka puasa. Hak sibuk tu isteri kita duk masak dapur. Kita ni tunggu makan aja, kata Datuk Dr. Abdul Basit sejak tadi. Jadi apalah kiranya kita gunakan peluang ini sekejap sebaik mungkin untuk kita ambil berkat. Pagi tadi dah ada program penghayatan hari wukuf, kita nak ambil berkat waktu. Bukan hari dah, waktu, iaitu sekarang ini waktu wukuf, bermulanya waktu wukuf di Arafah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tak ingin bercakap panjang kerana kami bercakap sekejap tadi. Dua orang ahli panel nak bercakap benda besar, tuan-tuan dan puan sekalian. Masa kita ada sekejap saja. Kalau lama, kita akan berbuka puasa dalam live. Kita tak nak berbuka puasa dalam live hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Dengan itu saya dengan segala hormat yang menjemput dan mempersilakan sahabat saya ahli panel kita yang pertama, Tuan Haji Shuaibun bin Ismail, juga orang yang belajar di Tanah Haram Mekah Ummul Qura dan banyak kali menunaikan ibadat haji di sana. Mungkin beliau akan menceritakan pengalaman beliau pertama, bagaimana, lagu mana, menangis atau tak menangis mengerjakan ibadat haji, dan seterusnya menceritakan kepada kita baik keistimewaan hari Arafah, sebagai tambahan apa yang kita telah ketahui sebelum daripada ini. Dengan segala hormatnya, saya menjemput dan persilakan Tuan Haji Saibun bin Ismail untuk memberikan ucapan pada kita. Persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada moderator yang fadil Ustaz Suratmi bin Mak Yusof, Qadi Jajahan Bacok, yang dihormati fadil Tuan Guru Datuk Dr. Haji Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman, Musyrif Pondok Sungai Durian, seterusnya para penonton yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pada petang yang mulia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu yang cukup mulia, waktu yang cukup baik, di hari Arafah, hari di mana sahabat-sahabat kita, umat Islam di seluruh dunia menyambut hari ke-9 hari bulan Zulhijjah. Dalam suasana kita semua berpuasa, dan di saat ini, saat di mana hari sahabat kita di tanah suci Mekah Al-Mukarramah mengerjakan ibadat haji, dan mereka pada masa ini berada di padang Arafah, menadah tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton dikasihi sekalian, Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Tariq bin Shihab qal: Ja'a rajulun minal Yahudi ila Umar faqala ya Amiral Mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alayna nazalat ma'syaral Yahud lattakhadna dhalika al-yawma 'idan. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik tuan-tuan dikasihi sekalian, pada satu ketika ada seorang laki-laki di kalangan orang Yahudi bertemu dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kamu yang kalau ianya diturunkan kepada orang-orang Yahudi, nescaya kami jadikan dia sebagai hari raya. Lalu Sayyidina Umar berkata, ayat manakah? Dia mengatakan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yakni ayat di mana Allah menyatakan pada kita semua, Allah sempurnakan bagi kita agama kita. Allah Subhanahu Wa Taala sempurnakan kepada kita akan nikmat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada kita semua Islam menjadi satu cara hidup. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di padang Arafah. Padang di mana tempat kita seluruh umat Islam kita berwukuf dalam mengerjakan ibadat haji. Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan pada kita semua ibadat haji. Dalam rukun haji kita mesti berwukuf di padang Arafah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hajju arafatun. Kata Nabi, haji itu ialah Arafah. Berarti setiap daripada kita mestilah kita berwukuf di padang Arafah. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita mengerjakan ibadat haji dalam jutaan umat manusia yang berada di padang Arafah itu, ada seorang manusia yang bernama, katakanlah Abdullah, ataupun nama saya Shuaibun Ismail, ataupun nama sahabat saya Ustaz Suratmi bin Mak Yusof, ataupun nama Tuan Guru Datuk Dr. Haji Abdul Basit. Kita semua pada hari ini berada dalam majlis di padang Arafah berwukuf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita berada di tempat yang kita layak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pula berbangga di hadapan malaikatnya dengan adanya kita pada hari itu. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dari Sa'id bin al-Musayyib, qalat Aisyatu an inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haula. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kita bersabda, Nabi kata tidak ada satu hari yang paling banyak Allah memerdekakan manusia
daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu hari yang lebih banyak Allah merdekakan seseorang manusia dari api neraka Allah min yaumi Arafah, daripada hari Arafah. Kerana tuan-tuan semua, hari ini hari kemerdekaan kita daripada api neraka Allah Ta'ala. Oleh itu kita kena tunjukkan pada Allah akan kebaikan kita. Fa'arullaha min anfusikum khaira. Tunjukkanlah tuan-tuan kepada Allah Ta'ala itu akan kebaikan diri kita. Allah Subhanahu wa taala pula wa innahu la yadunu. Allah Subhanahu wa taala pula menghampirkan dirinya dengan hamba-Nya. Hampir dengan cara yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu kita bahas bagaimana cara dia. Kemudian summa yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah Taala berbangga dengan orang yang berada di padang Arafah itu di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang mengambil peluang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sama ini juga, Allah Subhanahu wa taala akan berbangga dengan nama-nama kita yang menyertai rombongan mengerjakan ibadat haji. Orang yang berada di padang Arafah ini, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abdul Barri, dia mengatakan bahawa yadullu ala annahum maghfuran lahum. Ini menunjukkan bahawasanya orang yang berada di padang Arafah ini, tuan-tuan sekalian, mereka diampunkan dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bagaimana orang yang diampunkan kesalahan di atas dunia, katakanlah ada satu pakatan untuk, ni cerita benar tuan-tuan, ada satu pakatan untuk membunuh satu pimpinan negara di sebuah negara dalam dunia ini. Kemudian dia mendapat pengampunan daripada ketua negara tersebut. Daripada merencana untuk membunuh ketua negara, dia terlalu gembira hingga dia rela menjadi hamba abdi kepada ketua negara yang dia rancang nak bunuh tadi. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia selamat daripada dia dibunuh oleh pihak penguasa. Itu pun sudah cukup gembira. Kita bila hari Arafah, dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala, kenapa kita tidak harus bergembira? Sepatutnya pada hari ini, hari Arafah ini, jangan kita buat apa-apa kesilapan. Walaupun memang kita akan buat silap, sebab al-insan la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Karena manusia ni tuan-tuan tak dapat tidak, dia akan ada salah dan juga silap. Tapi kita minta ampun kepada Allah. Ini hari yang paling mulia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang kedua, hari Arafah ni tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ialah hari di mana kita harapkan Allah Subhanahu wa taala menerima akan segala doa dan mengampunkan akan segala dosa yang dibuat oleh kita semua. Ya, kita harap pada hari ini, hari pengampunan ni tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan dosa kita. Hari Arafah juga adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya. Allah Ta'ala menyempurnakan akan nikmatnya. Qala Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari di mana Allah Ta'ala menyempurnakan pada kita nikmat Allah yang banyak. Allah Ta'ala sempurnakan nikmat yang paling besar, nikmat beragama. Allah Ta'ala sempurnakan nikmat kepada sekalian umat ini. Nikmat agama mereka. Mereka tak perlu lagi kepada agama yang lain. Kita hidup ni tuan-tuan, cukuplah dengan segala pengorbanan, segala tunjuk ajar, pedoman yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab apa? Sebab agama ini sudah sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Jadi Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia sempurnakan agama dia untuk kita. Tidak payah kita mencari manhaj yang lain. Kita beliklah, kita bukalah lembaran-lembaran buku dan lembaran kitab yang mengajak kita mengikuti akan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi malangnya tuan-tuan sekalian, ada sebahagian daripada kita yang tidak cermat dalam mengambil dalil-dalil dalam mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita melihat di kalangan orang kita yang terlampau nak mengajak orang kepada kebaikan sehingga berhujah dengan hadis yang palsu. Kalau hadis yang maudhu' tidak menjadi masalah. Macam kemarin berbicara berkenaan dengan fadilat berpuasa hari Tarwiyah. Berpuasa hari Tarwiyah bagus.
tetapi kita menyandarkan sesuatu hadis kepada Nabi dengan kelebihan fadail yang bukan itu bukannya di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seolah-olah kita menggambarkan bahawa ajaran Nabi ini tidak sempurna. Kemudian tuan-tuan sekalian, hari Arafah ini juga adalah hari kita mengikrarkan hak persaudaraan di kalangan kita sekalian. Sebab itulah tuan-tuan, kalau masa mengizinkan, tuan-tuan boleh buka, boleh melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya kepada kita semua, di mana dalam khutbah Nabi menyebutkan pada kita dasar-dasar hubungan kemanusiaan. Daripada dasar melibatkan pertumpahan darah, menjaga nyawa manusia, dasar harta, dasar rumah tangga, dasar pengabdian, dasar hubungan sejagat dan segala dasar-dasar Nabi kita sebutkan di Padang Arafah dalam khutbah selamat tinggal. Jadi tuan-tuan, pada hari yang mulia ini, hari di mana Nabi kita menyampaikan ucap tama dasar yang menggambarkan kesempurnaan agama Islam ini sepatutnya kita muliakan. Kemudian hari Arafah ni juga adalah Yaumud Du'a, hari di mana kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawat Tirmizi an Abdullah bin Amr bin Al-As anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadithun hasan sahih Sunan At-Tirmidzi. Baik tuan-tuan dikasih sekalian, sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Jadi hari ini kita ambil kesempatan ini, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, hari Arafah. Kita banyak carilah doa-doa daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan ini adalah kata Rasulullah, aku dan juga nabi-nabi sebelum daripadaku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir wirid yang sentiasa kita baca. Dan kita diminta kita baca banyak hari ni pada hari ini. Sementara kita menunggu waktu berbuka puasa. Kita berzikir, kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini hampir dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-Ku bertanya tentangku wahai Muhammad, wayak pada hamba-Ku fa inni qarib. Sesungguhnya aku dengan dia ni adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, maka aku akan menyahut, aku akan menerima doa daripada hamba-Ku apabila hamba-Ku berdoa kepadaku. Jadi di hari Arafah yang mulia ini, sama-samalah kita memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Arafah juga kita disunatkan berpuasa. Hari ini kita berpuasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'da." Hadis rawahu Muslim. Nabi kita bersabda dari hadis riwayat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, puasa pada hari Arafah itu dihitungkan di sisi Allah mengampuni dosa kita setahun yang sebelumnya dan setahun yang selepasnya. Jadi tuan-tuan semua, kalaulah kita berpuasa pada hari ini, dosa kita tahun lepas diampunkan oleh Allah, tahun depan diampunkan oleh Allah. Kita puasa tahun lepas, tahun ini diampunkan dosa kita oleh Allah. Artinya, orang yang sentiasa melazimi berpuasa pada hari Arafah ini, dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merebut peluang ini juga untuk sama-sama kita menyebut kepada saudara kita, marilah sama-sama kita buat kebajikan pada hari Arafah ini. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sharekan ruangan bicara ilmu pada petang ini, kita mendapat pahala daripada Allah seperti mana hadis riwayat Imam Muslim, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang tunjuk kepada orang untuk melakukan satu kebajikan, maka dia mendapat
pahala seperti mana orang itu melakukannya. Kepada orang yang uzur tak boleh berpuasa pada hari ini, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hidup kita berdasarkan kepada niatnya, innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan peluang yang sama kepada sahabat-sahabat kita yang keuzuran. Jadi tuan-tuan sekalian, hari Arafah mempunyai pelbagai kelebihan-kelebihan yang boleh kita ambil. Insya-Allah akan disambung lagi nota ilmu kita oleh ahli panel kita yang kedua. Terima kasih dahulu setakat ini. Bertemu lagi pusingan yang kedua insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikianlah tadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Ucapan, pembentangan, hasrat, mandat daripada Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Shuaibun bin Ismail, Pegawai Agama Jajahan Kuala Krai, berhubung dengan keistimewaan, kelebihan, kehebatan yang ada pada hari Arafah itu sendiri. Jadi sidang penonton, sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian, Al-Fadhil Ustaz Shuaibun sekejap tadi menceritakan kepada kita berhubung dengan hadis maudhu' dan sebagainya. Baik, musim-musim puasa ni, musim durian sekarang ni doktor, dia orang duk sebar. Ramai orang muda sebab tak ada kerja sekarang ni duk menyebabkan duk curi buah durian. Jadi dia duk baca hadis, tak pandai, dia kata siapa-siapa dia curi buah durian ni, dengar sini saya nak baca hadis ni. Man akhadha syai'an bi ghairi izni tuanihi fahuwa curiyu, dia kata. Ingat dia kata. Hadis Nabi sebut siapa-siapa dia ambil barang orang lain tanpa mendapat izin tuan dia, ni hukum dia panggil hukum dia curi, dia panggil. Jadi tuan-tuan sekalian jelas kepada kita pada petang ini. Jadi saya tak nak melengahkan masa, terus beralih kepada ahli panel kita yang kedua, yang berbahagia Tuan Guru Datuk Dr. Haji Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman, Musyrif Pondok Sungai Durian, yang insya-Allah akan membicarakan kepada kita pada petang ini setelah Ustaz Shuaibun cerita sekejap tadi keistimewaan. Baik, lagu mana, bagaimana cara untuk kita nak mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah ini ataupun waktu yang mustajab doa ini. Baik, lepas daripada forum kita sekejap lagi ni, kita nak mencari, nak baca apa, nak rati apa umpama. Ni kita minta yang berbahagia Datuk Doktor kita untuk menceritakan kepada kita. Dipersilakan. Ada Datuk Doktor ada teknikal sekejap, tuan-tuan dan puan sekalian. Baik, sebelum daripada kita pergi serah kepada tu, tuan-tuan dan puan sekalian. Baik, di mana tuan-tuan dan puan sekalian, saya mengambil peluang di sini sekejap. Pada Ustaz Shuaibun menceritakan kepada kita sekejap tadi. Baik, okey, Datuk bersama kita balik, lepas sekalian. Okey. Jadi kita masuk semula. Dengan ini hamba serahkan terus kepada yang berbahagia Datuk untuk meneruskan program ataupun ceramah ataupun slot kepada kita. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Suratmi selaku pengacara moderator bicara kita pada petang ini, yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Shuaibun selaku ahli panel yang pertama, muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian dan para jemaah sekalian, alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada petang yang ceria, yang berbahagia ini kita dapat meneruskan bual bicara kita walaupun ada sedikit gangguan, dia panggil terganggunya line kita di sini. Biasalah, dunia nak kiamat ni macam itulah keadaan, kan. Jadi para jemaah sekalian, bila kita berbincang tentang hari Arafah, hari Arafah ni iaitulah Yaumun Azim, hari yang agung, yang besar,
yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Allah anugerahkan kepada kita semua, khususnya kepada jemaah haji yang berada di bumi Arafah. Sebab apa? Nabi SAW telah bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu mesti berada di bumi Arafah. Haji kena ada di bumi Arafah. Kalau orang duduk di Mekah 100 tahun tapi tak pergi Arafah pada hari 9 Zulhijjah, tak dapat haji dia. Dia tak boleh tulis Al-Hajj. Dia kena tulis biasa-biasa saja. Ya. Maka apakah agenda besar pada hari Arafah ini? Apa agenda besar? Maka dalam hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi dibaca oleh Fadil Ustaz Syaibun, iaitulah Nabi bersabda, "Ma min yaumin", tidak ada mana-mana hari yang Allah Subhanahu wa taala membebaskan, merdekakan hamba-Nya dari api neraka lebih ramai daripada hari Arafah. Lebih ramai daripada hari Arafah. Dan Allah SWT berbangga dengan kita, dengan yang orang yang ada di Arafah itu kepada para malaikatnya yang berada, sehingga Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, "Unzuru ila ibadi." Malaikat, kamu tengok hamba-hamba aku yang berada di bumi Arafah. Ja'uni syu'than ghubran. Mereka datang kepadaku dalam keadaan berdebu daba, dalam keadaan tidak terurus, kusuk masai, ataupun bahasa Kelantan kata goseng rambut dia. Saya kata inilah di antara hikmah kenapa kerajaan Arab Saudi tidak semin ataupun tidak pasang marma di tempat kita wukuf. Allah nak tengok kita, ja'uni syu'san ghubran. Aku nak hamba-hamba aku datang dalam keadaan kusuk masai, berdebu daba, mereka duduk di atas debu di padang Arafah. Ma'arada haula. Allah Subhanahu wa taala tanya malaikat, apa yang mereka nak? Mereka datang nak apa? Mereka datang apa yang mereka nak? Masya-Allah, tabarakallah. Maka ketika itulah Allah peringatkan kepada para malaikat bahawa kedatangan hamba dia ke Arafah pada hari ini yang menjadi rukun haji yang terbesar. Sebab apa Arafah rukun haji yang besar? Kerana tidak boleh kita wakil. Kalau melontar tak larat, boleh je hantar wakil. Tak boleh ditangguhkan. Contohnya kita tawaf. Tawaf ni rukun haji. Siapa tak tawaf tak jadi haji kan. Tetapi boleh ditangguhkan. Oh saya penat. Saya tak larat. Saya macam-macam keuzuran, maka kita boleh tunda. Hari ni tak larat, esok masuk hospital dulu. Kemudian kita pergi boleh tawaf. Tetapi Arafah hazal yaum, hari ini saja. Di saat ini 9 Zulhijjah 1442, sahabat-sahabat kita yang terpilih, orang Malaysia yang terpilih lebih kurang 200 orang lebih, kini mereka sedang berwukuf di Arafah. Berada tahta nafhatir rahman, di bawah limpahan rahmat Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala itu sangat luas. Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang yang berada di Arafah pada hari ini dan juga orang yang berada di luar Arafah sebagaimana luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla yang sentiasa luas. Rahmat Allah Ta'ala sentiasa luas, maka pada hari Arafah apa yang patut kita lakukan? Iaitulah mencari keampunan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, ketika Nabi SAW sedang berwukuf di Arafah, petang hari Arafah, asyiyatu Arafah, pada petang hari Arafah, tiba-tiba Nabi maklumkan kepada Bilal, "Ya Bilal, istansitin nas." Wahai Bilal, bagi tahu kepada orang yang sedang berdoa, bermunajat, berzikir, supaya mereka berhenti seketika. Berhenti sekejap. Bila Bilal bercakap, umat Islam yang sudah terbiasa, bila Bilal bercakap, bermakna itu arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi yang beri arahan, Nabi yang akan bercakap. Nabi yang akan beri maklumkan perkara yang besar. Semua orang diam. Untuk maklumat para jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berwukuf di atas unta. Supaya apa rahsia, apa hikmat? Kata di para ulama, supaya Nabi duduk di tempat tinggi.
Orang boleh tengok apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kerana Nabi telah maklumkan, telah bersabda, khuzu anni manasikakum. Hendaklah kamu ambil daripada aku amalan haji kamu. Jadi orang tengok. Bila Bilal bagi tahu supaya orang diam, pada ketika itu semua orang tengok kepada Nabi SAW, maka Nabi kita bersabda, telah datang kepada aku utusan daripada Allah, iaitulah malaikat. Malaikat beritahu kepada aku, Allah Ta'ala telah berfirman. Allah Ta'ala telah beritahu kepada para malaikat bahawa Allah telah menerima kebaikan yang dilakukan pada hari ini dan memaafkan kesalahan. Tuan-tuan dan puan-puan, berbahagialah. Hani'an lakum, kita kata tahniahlah kepada kamu yang berada di bumi Arafah. Allah berfirman, Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat bahawa Allah Ta'ala telah menerima kebaikan yang dilakukan dan juga memaafkan kesalahan. Dan Allah Ta'ala terima qabul apa yang mereka minta. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak di petang Arafah ini? Selain daripada Allah kabulkan kebaikan yang kita buat. Allah Ta'ala maafkan kesalahan yang kita lakukan. Dan Allah Ta'ala kabulkan apa yang mereka minta. Tentang isu qabul doa ini perlu pada huraian. Sebab para ulama mengatakan Allah Ta'ala qabul doa dengan 3 cara. Maknanya setiap orang berdoa, ud'uni astajib lakum. Kamu doa, aku perkenankan. Semua kita diperkenankan doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Semua kita diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla doa-doanya. Namun begitu, permohonan itu diluluskan sekarang ataupun tidak, maka ulama kata 3 cara Allah luluskan permohonan. Permohonan diterima, tapi diluluskan bila? Yang pertama, Allah luluskan apa yang kita minta. Kita nak dapat. Lepas kita doa, Masya Allah, tiba-tiba apa yang kita pohonkan dapat. Kita kata Alhamdulillah. Yang kedua, Allah tak beri yang kita minta, tapi ditukar keburukan yang tak tipu kita, ditukar. Tak kena kita. Ditukar daripada yang buruk, jadi baik. Yang ketiga, Allah tak beri di dunia, maka pahala itu disimpan di akhirat. Pahala itu disimpan di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, percayalah. Bahawa Allah Ta'ala kabul semua doa kita, tetapi cara meluluskan permohonan itu bagaimana? Itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Sama ada diberi di dunia, kebaikan yang kita minta, ataupun kita minta kebaikan, tapi ada benda tak baik nak kena kita, Allah tukarkan. Dengan sebab permohonan kita tadi. Ataupun disimpan terus permohonan kita di akhirat esok, mengambil pahala lebih baik daripada apa yang kamu minta di atas dunia dulu, sebab wa ma indallahi khairun, apa yang disimpan di sisi Allah Ta'ala lebih baik. Para jemaah sekalian, apabila Nabi maklumkan bahawa Allah Ta'ala beri kepada mereka kebaikan, terima kebaikan, maafkan kesalahan dan dikabulkan doa, pada ketika itu bangun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bertanya, ya Rasulullah, hazihi lana khassah am liman ata ba'dana aidan? Kelebihan ini untuk kita sahaja ataupun untuk siapa sahaja yang datang ke bumi Arafah pada hari ini, pada hari Arafah? Maka Nabi SAW bersabda, lakum waliman ata ba'dakum. Nabi mengatakan kebaikan ini untuk kamu dan juga siapa saja yang datang ke bumi Arafah selepas daripada kamu. Baik para jemaah sekalian, kita yang duduk di luar Arafah ni apa kita dapat? Maka para jemaah sekalian, di sinilah para ulama berbincang bahawa khairat, nafahatur rahman pada hari Arafah juga tempiasnya kepada kita semua. Karena itulah disyariatkan, disunatkan supaya kita berpuasa pada hari ini. Tuan-tuan yang perempuan yang berpuasa pada hari ini, dia panggil 3 dalam 1. 3 dalam 1. Yang pertama, hari ini 10 awal Zulhijjah. Kita tanda apa kelebihan kita hari 10 awal Zulhijjah. Yang kedua, hari ini dia panggil hari Arafah. Hari Arafah, hari yang terafdal, yang terbaik dalam dunia. Dalam setahun. Yaum as-sanah. Yang ketiga, kita sedang berpuasa.
Bagi jemaah haji, mereka sedang menjadi tetamu Allah berada di Arafah. Mereka lebih besar dari kita. Kita dapat 3, mereka dapat 5. Kan? Duduk dalam suasana ihram haji di bumi Arafah, tempat berkumpulnya jemaah haji. Yang Nabi kita letak 2 perkataan, Al-Hajju Arafah. Haji itu mesti berkumpul di Arafah. Jadi Alhamdulillah, oleh kerana pertanyaan Sayyidina Umar, adakah ini untuk kita saja atau ini atas semua? Maka disitulah kata para ulama, di sinilah kita nak mencari keampunan Allah Azza wa Jalla. Al-Imamul Auza'i, seorang ulama salafus salih, berkata, adraktu aqwaman. Aku dapati beberapa kaum salihin, orang-orang yang saleh, mereka simpan doa, hajat-hajat mereka untuk berdoa pada hari Arafah. Mereka simpan hajat dia untuk berdoa pada hari Arafah. Liyas'alullaha biha, supaya Allah Ta'ala kabulkan pada hari ini. Kata Imamun Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar, hazal yawm afdalu ayyamis sanah. Hari ini, hari Arafah, adalah merupakan hari yang terbaik dalam setahun. Liddu'a, untuk berdoa. Maka setiap kita adalah mengambil ruang yang luas, peluang yang besar untuk kita berdoa, berzikir, baca Quran, bermunajat. Berdoalah tuan-tuan dan puan-puan dengan doa yang maksur, yang diajar oleh Nabi SAW, dan juga kita berdoa bukan sekadar baca doa. Saya dah sebarkan satu risalah, doa-doa bahasa Melayu yang dikumpulkan oleh ulama kita sebagai format contoh doa. Bukan itu satu-satunya. Sebab itu Nabi kita kadang-kadang dia bagi satu je doa. Contohnya bila Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah doa yang terbaik pada malam Lailatul Qadar? Tuan-tuan dan puan-puan, ingat Nabi nak bagi 3 muka surat A4? La. Nabi bagi sepatah je. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau ya Allah Maha Pengampun, suka mengampun hamba-Mu, ampunlah dosaku. Kata di para ulama Islam, apabila Allah maafkan kita, apabila Allah hapuskan kesalahan kita, apabila Allah redha kepada kita, maka balasannya surga. Tak perlu kita minta banyak-banyak, tak perlu kita hantar menu-menu ataupun apa surga yang kita nak. Cukuplah apabila Allah anugerahkan kepada kita al-afu, kemaafan, bermakna kamu telah berhak menerima segala kebaikan. Pada hari ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa pada hari Arafah. Kita menanti apa tip doa yang nak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi ucapan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana doa? Tak minta walaupun sepatah. Maka di sinilah kata di para ulama, doa ada 2 bahagi. Satu, doa masalah permohonan. Yang kedua, doa al-ibadah. Doa merendah diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi ajar kepada para sahabat, Nabi kata sebaik-baik ucapan yang aku ucap pada hari ini, dan juga Nabi-Nabi sebelum daripada aku berucap, la ilaha illallah. Kata semua tuan-tuan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 perkara dalam bacaan ini. Yang pertama, tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La syarikalah. Yang kedua, kita mengakui lahul mulk, kuasa pemerintahan, kuasa atas dunia, mu ya Allah. Walahul hamdu, bagimulah segala kepujian ya Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka dengan sifatmu pemilik segala sesuatu, dengan sifatmu yang terpuji daripada segala kepujian, segala kepujian milikmu ya Allah, dan engkau berkuasa atas sesuatu, maka disitulah
kita mula dengan puja Allah, kemudian kita angkat tangan, ya Rabbi, Allahumma ghfirli zunubi. Ya Allah, ampunkan dosaku. Dalam hadis, walaupun hadis ini sanadnya ada dibincangkan oleh ulama, man syaghalahu zikri an mas'alati. Siapa dia sibuk berzikir, tak sempat nak minta. Orang ni duduk zikir je, la ilaha illallah wa la syarikalah, tiba-tiba dah maghrib. Aku belum minta apa-apa. Dalam hadis ini mengatakan Allah Ta'ala akan beri kepada dia sebaik-baik doa yang diminta oleh orang pada hari itu, Allah Ta'ala akan beri kepadamu walaupun kamu tak minta, sebab kamu sibuk memuja Allah Azza wa Jalla. Ini dia panggil fiqhu doa. Doa itu ada dua kategori. Satu dia panggil doa masalah, kita minta. Kemudian doa al-ibadah, semata-mata kita puja Allah Azza wa Jalla tanpa kita minta. Macam kita pergi rumah orang besar-besar, kita puji dia. Tuhan telah buat baik gini-gini. Tak payah minta. Yang minta-minta ni orang level lain kan. Kita kata itulah. Sebab tu timbul sehari dua ni, timbul masalah nak angkat bendera, tak angkat bendera. Ini cerita lain lah. Yang penting bagi kita, para jemaah sekalian, kita dengan Allah Azza wa Jalla, kita puji Allah banyak-banyak. Sebagaimana kata dalam asal tadi, siapa dia sibuk memuji Allah, tak sempat minta, Allah Ta'ala akan beri kepada dia permohonan yang terbaik hari ini, Allah beri kepada kita. Subhanallah. Permohonan yang terbaik, permintaan yang terbaik yang dia minta oleh orang soleh pada hari tersebut, apa dia? Minta syurga. Minta keampunan Allah. Minta keredaan Allah Azza wa Jalla, maka ketika itulah kita akan dapat sebaik-baiknya. Maka hari ini, hari talabul maghfirah. Hari minta keampunan. Hari mustajab doa. Kata Nabi SAW, man hajja walam yarfus walam yafsuk. Siapa dia mengerjakan haji, dia tak buat benda-benda yang tak baik, langgar SOP haji, kepala ihram, kharaja min zunubihi, dia akan keluar daripada dosa-dosanya. Kayaum, sebagaimana hari dilahirkan dari perut ibunya tidak berdosa. Maka para jemaah sekalian, pada petang Asyiyati Arafah, pernah berlaku juga di kalangan sahabat dan ulama-ulama tabi'in. Apabila pada petang hari Arafah mereka duduk di tempat musalla, tempat dia beribadat, mereka akan bermunajat kepada Allah, meminta supaya Allah Ta'ala kabulkan segala hajat. Sebagaimana kata Auza'i tadi, mereka simpan doa ini untuk berdoa pada petang ini. InsyaAllah kita beri peluang kepada para pelajar, para jemaah yang ikut kuliah kita ni, 1 jam lagi masa untuk tuan-tuan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan duduk sibuk dengan menu nak buka puasa, cendol ada ke tak ada, kan? Jangan duduk sibuk dengan tu ni. Nanti malam nanti kita pergi carilah kalau tak cukup makan. Yang penting kita ada tamar, ada kurma, ada air depan kita. Ya Allah, nunaji Rabbana. Kita bermunajat kepada Allah di petang Arafah ini. Walaupun kita berada di tempat kita, tapi kata para ulama telah menggariskan bahawa hari Arafah ini hari limpahan nafhatur Rahman, limpahan kurniaan Allah Azza wa Jalla kepada kita sangat besar. Nabi ajar itu je yang didengari oleh para sahabat. Kemudian diceritakan Nabi duduk atas unta, mengangkat tangan ke isti'taf seperti orang meminta. Gini cara dia, doa. Daripada selepas solat zuhur, jamak takdim di Arafah, Nabi kita bermunajat sampai maghrib. Selepas pada waktu petang, sahabat bertanya, Nabi puasa ke? Sebab dalam hadis Nabi kata puasa hari Arafah ni besar kelebihan. Diberi kafarah setahun yang lepas, tahun yang kemudian. Nabi puasa ke tidak? Sahabat-sahabat berbincang. Kalau pergi tanya, cuek Nabi mengganggu. Kan? Habis, bagaimana cerdiknya? Cerdiknya kita ambil semangkuk susu, pergi hantar ke Nabi SAW. Bila Nabi tengok, Allah, Nabi kita ambil, bismillah minum. Satu Arafah yang duduk di sekeliling Nabi, nampak Nabi kita minum, bermakna Rasulullah SAW tidak berpuasa pada hari Arafah. Jadi, kelebihan puasa bagi orang di luar Arafah. Kita semua ni disunatkan berpuasa. Bagi orang yang berada di bumi Arafah tidak berpuasa pada hari itu. Kenapa? Sebab mereka nak ambil tenaga, himpun tenaga untuk kuat bermunajat. Jangan terlalu makan banyak pula, kuat tidur. Lah, masa sangat keemasan. Ana buat perhitungan kira-kira waktu kita wukuf di Arafah bermula zuhur, zawalis syamsi, zuhur hari Arafah jam 12.30 tadi, dan berakhir dengan maghrib pada hari ini lebih kurang 330 minit. Itu waktu yang ada.
Jadi kalau kita tak isikan 30 minit dengan munajat, dengan doa, dengan apa, masih lagi duk balas dalam grup WhatsApp, duk cerca orang tu, hentam orang ni, kita kata al-yawm yaum Arafah, hari ni hari Arafah, hari orang soleh mencari keampunan Allah, bukan hari forward sana, share sini, balas sana, kelahi sini. La, kita kata orang yang tidak ada agenda dalam hari Arafah ini. Para jemaah sekalian, itulah bicara ringkas kita, motivasi kita kepada para jemaah, iaitu Arafah, Yaumul Maghfirah, hari keampunan Allah Azza wa Jalla, dan kita mintalah keampunan supaya kita termasuk dalam kafilatul khair yang mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman, Musyrif Pondok Sungai Durian, di atas ucapan sekejap tadi. Kalau doktor boleh nampak, saya nak tunjuk catatan saya tulis ni 2 page. Banyak sangat ucapan dan perkara-perkara yang saya rasa perlu dicatat, untuk ingatan kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan sekalian, senap pendengar sekalian, lebih kurang 1,1900 mata memandang pada waktu ini, dan saya kira tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita, lebih kurang 1,900 orang mata memandang pada ketika ini, mereka adalah orang yang sangat bertuah, dan inilah sebenarnya tujuan saya dan juga sahabat-sahabat Datuk sendiri, Datuk Dr. Ustaz Syaibun, buat program seperti ini adalah untuk nak mengajak kita daripada sebagaimana Datuk sebut sekejap tadi, Datuk Dr. sebut sekejap tadi, takut kita duduk caci sana, caci sini. Waktunya ada 330 minit. Jadi kita sekarang pun, Datuk dan juga Ustaz Syaibun, kita ada masa pun sangat cemburu pada kita. 6.20 minit. Jadi saya bimbang juga, takut terlebih pada 6.30, nyomurih kepada Datuk Dr. Abdul Basit pada saya, kerana dia bagi pada masa pada saya 6.30 saja pada hari ini. Takut lebih. Jadi saya tak nak cakap banyak, tak nak ulah banyak. Saya nak pergi pada sahabat saya, Fadil Ustaz Syaibun, Tuan Haji Syaibun bin Ismail, untuk pesanan terakhir. Pesanan terakhir untuk sesi yang kedua. Dipersilakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih sahabat saya Ustaz Suratmi, berbahagia Datuk Doktor dan teman-teman sekalian. Saya mengambil masa 5 minit untuk beri sedikit pesanan. Sempena dengan kita berada pada hari ini, hari Arafah, esok bermula lagi hari Aidil Adha, itu musim hari tasyrik. Marilah sama-sama kita labuhkan lagi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Ada satu hadis riwayat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu yang menyatakan pada kita bahawa ibadah yang paling afdal alal itlaq ialah apa dia, tuan-tuan sekalian? Muadz bin Jabal mengatakan bahawa ma amila adamiyun amalan anja lahu min azabillah min zikrillah ta'ala. Tidak mengerjakan oleh seseorang anak Adam itu akan suatu amalan yang boleh menyelamatkan ia dari azab Allah selain daripada zikrullah. Kita kena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, sahabat berkata, ya Aba Abdurrahman, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Abu Abdurrahman, walaupun jika nak dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, qala wala, ya, illa an yadriba bisayfihi hatta yanqati', melainkan jika dia berperang dengan pedangnya sehingga dia mati. Lianna Allah Ta'ala yaqulu fi kitabih, sebab Allah Subhanahu wa taala kata dalam kitabnya, wala zikrullahi akbar, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling besar. Jadi tuan-tuan, kita labuhkan lagi. Hari ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca banyak-banyak istighfar kita pada Allah Ta'ala. Kita baca banyak-banyak doa yang disebutkan tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca apa-apa doa dan hasrat kita, tuan-tuan sekalian. Sebab benda begini adalah benda untuk kita mendapat ketenangan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'du, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan kamu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kamu akan menjadi tenang. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah.
Hari tasyrik ini tuan-tuan, hari ke-10, 11, 12 dan 13 ini, esok lusa hingga ke hari akhirnya, hari kita diberikan oleh Allah Ta'ala peluang kita nak makan, kita nak minum, kita nak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Jadi kita pada hari yang cukup mulia ini, kita mengambillah peluang supaya kita mendapat banyak pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama-samalah kita berzikir. Dan kita juga diminta supaya kita bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan takbir selepas daripada setiap kali kita sembahyang waktu sepanjang hari tasyrik. Dengan takbir muqayyad kita, ya. Bertakbirlah kita. Walaupun seorang diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seperti mana diajar oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bertakbir yukabbiru fi qubbati. Dalam kubah tempat dia duduk, dia bertakbir di Mina. Fayasma'uhu ahlul masjidi. Orang di masjid mendengar takbir Sayyidina Umar, fayukabbiruna. Orang juga bertakbir kepada Allah. Ahli kedai juga bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak Sayyidina Umar juga bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Abdullah bin Umar bertakbir kepada Allah Ta'ala pada hari tasyrik ni semua sekali. Selepas maya dia bertakbir, ala firashihi, tempat tidur dia bertakbir, di majlis mana duduk, semua dia bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maimunah radhiyallahu ta'ala anha bertakbir pada hari nahar. Dan perempuan muslimat lain juga bertakbir. Di belakang apa dia ni, bertakbir dengan takbir yang sama. Demikian juga dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang saleh, bertakbir pada malam-malam hari tasyrik bersama-sama dengan para sahabatnya. Jadi kawan-kawan ni dikasih sekalian, kita labuhkan lagi lah, ya, peluang kita berada di hari tasyrik ini, kita perbanyakkan takbir kita. Bukan dengan syarat kita nak berlagu, tak payah berlagu pun tuan-tuan. Takbirlah, kohor-kohor sarai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang dia kata, "Amo tak boleh nak berlagu, Ustaz. Seorang ambo ni macam ayat rating, tak sedap." Tak mustahak sedap. Yang mustahaknya ialah kita kena bertakbir kepada Allah Ta'ala. Kita buat habis dah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Lepas ni takbir. Malam kaya takbir. Lepas semaya kita bertakbir. Pagi esok kita bertakbir. Esok kita semaya raya lagi. Kita bertakbir lagi tuan-tuan sekalian. Kita sembelih ibadat kurban kita pada esok hari. Kita bertakbir lagi. Begitulah sehingga tamatnya hari tasyrik. Sama-samalah kita beribadah kepada Allah. Memperbanyakkan ibadah kepada Allah Ta'ala pada hari-hari tasyrik ini. Agar kita diampunkan dosa kita oleh Allah. Dan kita mendapat nikmat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia pesanan terakhir daripada Al-Fadhil Tuan Haji Saimun bin Ismail, Pegawai Agama Jajahan Kuala Krai, panel yang pertama kita sekejap tadi. Untuk itu tuan-tuan sekalian, saya tak nak mengambil masa kerana kita ada masa kurang lebih berapa minit lagi untuk 6.30. Saya terus kepada yang berbahagia Tuan Guru Datuk Dr. Haji Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman, Musyrif Pondok Sungai Durian, untuk membuat pembentangan sesi yang kedua, kesimpulan dan seterusnya. Oleh kerana Datuk sebut tadi ada 3 bentuk doa Allah Ta'ala terima, saya minta Datuk teruslah akhiri sesi kita dengan tadahan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan 1,800 1,900 orang bersama dengan kita ni kita pakai amin doa. Orang-orang lain mudah-mudahan doa kita dimakbulkan oleh Allah Taala pada petang hari yang berkat ini. Dipersilakan berbahagia Datuk. Baik, terima kasih kepada Ustaz Suratmi. Para jemaah sekalian, begitulah kalau kita tengok suasana orang-orang yang soleh di zaman dulu. Waktu petang hari Arafah, demikian juga mingguan pada petang Jumaat, mereka ini akan duduk di tempat musalla, tempat dia beribadat, mereka akan menangis. Sahabat-sahabat, orang-orang yang soleh zaman dulu, pada petang hari Arafah, mereka mencari sahabat dia. Dia jumpa kawan dia duduk menangis di sini. Sebab apa? Kerana waktu ini sudah berlalu. Kita tak tahu kita jumpa lagi dengan hari Arafah ataupun tidak.
Bagi tuan-tuan yang berada di Arafah, tuan-tuan jangan cuai, jangan abai. Kita tak tahu lagi bila Allah nak angkat kita ke Arafah selepas daripada ini. Kita yang duduk di luar Arafah ni pun, kita anggaplah ini satu peluang yang besar. Kita semua sedang berpuasa. Maka 3 doa yang kita kena minta. Yang pertama, doa kita sendiri. Kemudian doa untuk pasangan. Suami doakan isteri. Isteri doakan untuk suami. Jadi kalau ada tersalah aksiden pun, insya-Allah tak ada masalah. Saya waktu di Mina, di Arafah, kita gurau-gurau lah cakap, kalau suami nak suruh lembutkan hati isteri, kan, supaya buka-bukalah peluang. Kalau ada peluang nak tambahan ke apa, ketika itulah isteri berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, biarlah suamiku ni cinta kepadaku seorang je, tak fikir orang lain. Bertembung doa di Arafah, insya-Allah balik tu one by one, tak pergi ke lain. Ini kita gurau-gurau ya. Maknanya, suami doakan isteri, isteri doakan suami, kemudian kita doa kepada anak-anak kita, sebutlah nama seorang-seorang anak kita, daripada awal sampai ke akhir. Apa perangai yang dia ada, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan di petang mustajab doa ini, Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Kemudian jangan lupa doa mak ayah kita, yang sudah mati kita doakan Allah curahkan rahmat dalam kubur, yang sedang hidup kita doakan supaya mereka sihat walafiat, dapat beribadat, dan mati dengan husnul khatimah. Kemudian jangan lupa doa kepada pemimpin negara. Sebab kalau pemimpinnya baik, negara akan jadi baik. Kita doakan keamanan sejahteraan kepada negara kita daripada bencana COVID yang sedang melanda. Mudah-mudahan Allah angkatkan bencana ini, kita dapat kembali ke rumah Allah, dapat kembali ke masjid dalam keadaan yang aman selesa, jarak penjarakannya dirapatkan, dan tidak ada bilangan-bilangan, kecuali imam marah, orang tak mari. Sekarang ni orang mari, imam marah. Terbalik pula kita. Baiklah. Masa kita sangat terhad, tuan-tuan nak bermunajat pula selepas pada ini. Jadi kita akhiri pertemuan kita ni dengan doa yang ringkas yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bi kulli ismin huwa sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik an taghfira lana wa liwalidayna ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau curahkan kepada kami, dua ibu keluarga kami, dua ibu bapa kami, dan orang-orang yang kami sayangi, keampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, pada petang hari Arafah ini, walaupun kami tidak berada di bumi Arafah, tetapi kami adalah hamba-hamba-Mu ya Allah, yang banyak dosa, banyak melakukan perkara yang tidak disukai oleh-Mu ya Allah. Maka sekiranya pada petang yang bertekad ini, kami tidak diberi keampunan oleh-Mu ya Allah, maka kepada siapa lagi kami ingin mengangkat tangan, memohon keampunan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami. Ampunilah dosa dua ibu bapa kami. Mereka sekarang sudah berada dalam kubur. Tidak ada peluang lagi untuk kembali ke dunia kecuali curahan rahmat-Mu ya Allah. Kecuali doa daripada anak-anak yang soleh. Maka jadikanlah kami ini termasuk di kalangan anak yang soleh, yang mendoakan kepada dua ibu bapanya. Ya Allah, pada petang ini kami mengadu padamu Allah, kami mohon padamu ya Allah, supaya Engkau ampunkan dua ibu bapa kami. Engkau jadikan kubur mereka taman-taman syurga. Engkau jadikan curahkanlah ke dalam mereka ketenangan. Maafkanlah kesalahan mereka. Ampunlah dosa-dosa mereka. Angkatlah derajat mereka. Luaskanlah kubur mereka maddal basar. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma warhamna iza sirna ila ma saru ilaih. Ya Allah, ampunkanlah kami. Jadikanlah kubur kami juga taman syurga. Apabila kami juga sudah menjadi seperti mereka, dikebumikan oleh anak-anak kami dalam kubur. Ketika itu tidak ada peluang lagi kami membalik ke dunia kecuali menunggu rahmat, keampunan-Mu ya Allah. Doa-doa daripada anak-anak kami. Ya Allah, sebagaimana kami mendoakan dua ibu bapa kami, janganlah Engkau jadikan anak kami lupai kami, kami sangat-sangat memerlukan rahmat dan kasih sayang mereka ya Rahman Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada petang yang berbahagia ini, ampunlah dosa kami, dosa dua ibu bapa kami, isteri dan anak-anak kami, serta selamatkan kami dan mereka daripada bencana, segala jenis bencana atas dunia ini.
dan juga segala penyakit, segala wabak. Ya Allah, ya Tuhan kami, wabak COVID melanda negara kami dan juga negara lain, sehingga menyebabkan kami terpisah dengan sebahagian keluarga kami. Kami terhalang untuk sampai ke rumah-Mu, ya Allah. Kami terpaksa salat berjarak-jarak saf kami. Ya Allah, ya Tuhan kami bertawassul dengan ibadat kami, dengan kecintaan kami kepada rumah-Mu, ya Allah. Dengan kecintaan kami untuk merapatkan saf mengikut sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Dengan kecintaan kami untuk menziarahi keluarga kami yang terdekat. Untuk bersalam-salaman, berpeluk-pelukan dengan saudara yang kami kasihi. Ya Allah, dengan kecintaan kami kepada sunnah yang tersebut, dengan kuasa-Mu, ya Allah, angkatkanlah, hilangkanlah COVID ini daripada negara kami, ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, berikanlah bantuan kepada golongan barisan hadapan di pusat-pusat kesihatan, supaya mereka selamat, mereka kuat semangat, dan juga pengurus-pengurus jenazah mangsa COVID yang begitu ramai, berikanlah keteguhan sabat kepada mereka, kekuatan jiwa mereka untuk membantu orang-orang yang telah pun meninggal, dan dia di hospital membantu orang yang sedang sakit. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mohon keamanan kepada negara kami. Jauhkanlah persengketaan daripada pemimpin-pemimpin umat Islam. Satukan hati mereka untuk menjaga negara kami ini dengan di bawah payung syariat Engkau, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami, isteri dan anak-anak kami, akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Allahumma hdina li ahsanil akhlak, fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta ya Rabbal Alamin. Tidak ada siapa yang boleh merubah perangai, tingkah laku kami dan juga keluarga kami ke jalan kebaikan lain daripada kuasa-Mu, ya Allah. Maka dengan kuasa-Mu, pada petang yang mulia ini, jadikanlah kami dan juga keluarga kami qurrata ayun, menjadi penyejuk mata hati kami, penyejuk mata hati kepada masyarakat Islam, penyejuk pejuang-pejuang kepada agama ini, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, perjalanan kami menuju padamu sangat jauh. Perjalanan kami berakhir dengan syurga-Mu, ya Allah. Maka hidupkanlah kami dalam keadaan beriman. Matikan kami dalam keadaan beriman. Matikan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, bukalah lidah kami. Gerakkanlah lidah kami di saat akhir hidup kami dengan mengucap la ilaha illallah. Janganlah Engkau mati dalam keadaan zalim, dalam keadaan terpesong dari jalan yang benar, menjauhi sunnah Nabi, dan juga dalam keadaan di akhir hidup tidak dapat mengucap dua kalimat syahadah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirnya hidup kami dengan husnul khatimah. Akhirlah hidup keluarga kami yang masih hidup, ibu bapa yang masih hidup, keluarga yang masih hidup dengan husnul khatimah. Ya Allah, bantulah kami dan mereka semua hidup di atas dunia ini, di bawah payung syariat-Mu, ya Allah, mengikut perintah-Mu, ya Allah, mengikut sunnah Nabi-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jauhkan kami daripada menyeleweng daripada jalan yang Engkau redai, terpesong mengikut hawa nafsu, mengikut syaitan dan segala perkara yang tidak baik. Ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, hari Arafah di tempat kami akan berakhir dalam masa yang terdekat. Maka janganlah ghurubis syamsi pada hari ini kecuali dengan dosa yang Engkau ampunkan, ya Allah. Allahumma la tad'alana zamban illa ghafartah. Jangan Engkau biarkan kami hidup atas dunia ini kecuali dengan dosa yang Engkau ampunkan. Dan segala hajat yang kami perlukan, hajat yang baik untuk dunia dan akhirat, kecuali Engkau qadakan. Dan segala penyakit yang kami hadapi, ya Allah, sembuhkanlah dia. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi amradana. Ya Allah, sembuhlah penyakit-penyakit kami, yang zahirnya, yang batinnya, penyakit fizikalnya, penyakit hatinya. Ya Karim, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah taufik kepada semua wali amrina, pemimpin-pemimpin kami ke jalan Engkau redai. Kembalikan mereka ke jalan Engkau redai, ya Allah. Satukan hati mereka untuk melaksanakan syariat di atas muka bumi ini. Ya Allah, mana-mana orang yang nak mengganggu gugat kestabilan negara kami, Engkau ambillah tindakan ke atas mereka. Jauhkan mereka daripada tampuk kepimpinan negara kita. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana rabbana min amrina rasyada. Ya Allah, kami akhiri sekali lagi permohonan kami pada petang asyiyati Arafah ini, iaitulah dengan dosa kami Engkau ampunkan, ya Allah. Segala kesalahan kami Engkau tutupi, segala kesalahan kami Engkau maaf, ya Allah. Dan segala keaiban kami, segala kelemahan kami Engkau sembunyikan, ya Allah. Sebagaimana Engkau sembunyi daripada pengetahuan manusia atas dunia, Engkau sembunyikanlah dosa-dosa kami, kesalahan kami di akhirat nanti.
dan Engkau maafkanlah segala kesalahan kami. Engkau masukkanlah kami dalam bersama dengan ibadikas salihin ke dalam di bawah payung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam syurga-Mu ya rabbal alamin. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tuan-tuan, sidang penonton, sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian. Dengan berakhirnya doa yang dibacakan oleh yang berbahagia Tuan Guru Datuk Dr. Haji Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman sekejap tadi, maka saya kira berakhirlah program Bual Bicara kita hari ini. Bunyi kalau masyarakat orang Kelantan kita buah ni seperti buah tawakal, tetapi buah kita hari ini adalah cukup bermanfaat lebih kurang 2,100 mata memandang pada hari ini mengaminkan doa semua yang dibacakan oleh Al-Fadhil Tuan Guru kita sekejap tadi tuan-tuan sekalian. Jadi saya tak nak mengambil masa yang panjang lagi tuan-tuan sekalian, kerana janji kita ialah 1 jam 5.30 hingga 6.30 dan kita sekarang lebih 7 minit. Datuk lebih 7 minit kita kira okeylah 7 minit ni. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, saya nak tangguh setakat ni dulu. Yang baik daripada Allah SWT, yang tidak baik dari kemahan diri saya, yang baik sama-sama kita buat tauladan untuk diri kita semua, dan kurang baik itu kita buanglah jauh jadikan sempadan untuk diri kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.